pamit mau pulang, tapi mama mau marah karena sekarang so malam. Malam aku kita dia mau susul. Kita pamit aku kita dia mau susul karena sekarang so malam. Kita pamit mau pulang karena sekarang so malam. Aku kita dia mau susul. Aku kita dia mau susul karena sekarang so malam. Asik deh. Kita pamit mau pulang, tapi mama mau marah karena sekarang so malam. Malam aku kita dia mau susul. Kita pamit aku kita dia mau susul karena sekarang so malam. Kita pamit mau pulang karena sekarang so malam. Aku kita dia mau susul. Aku kita dia mau susul karena sekarang so malam. Asik deh.
Sahabat Bertanya. Ya, Assalamualaikum semua. Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertanya. Macam cerita hantu je kau punya opening. Kau diam lah. Saya, host anda, Indra Sahib. Dan saya Dukun Liur Ijak Koki. Saya Geng Jin Eric Bebol. A.K.A. Jenglot. Apa malam misteri jam 14. Jangan main-main. Ini pun boleh jadi tau. Boleh jadi. Satu hari kita bawa topik apa tau? Kita bawa topik hantu-hantu. Hantu-hantu kau dah lain hari pun. Tak ada. Kita bawa topik hantu tapi kita syarahkan dalam Islami. Gangguan jin. Gangguan jin. Si Jin. Macam aku tengok perut engkau pun gangguan jin juga, Eric. Kan? Apa hal? Hari nampak apa tak tembus apa? Tak. Cantik. NASA baju kau Aku ni kerja part time je. Dia lupa pakai korset tu. Engkau pernah naik bulan tak? Ni nanti 2024 ni lah. 2024 next kita naik bulan. Kau check betul ke tak aku cakap ni semua? Masya-Allah. 2024 nanti. Sempena kita malam ni nak bawa pasal bulan. Pasal pada nifsu Syaban pada bulan Syaban juga berlakunya terbelahnya bulan. Aku terangkan sikit nisfu maksudnya apa? Okey, engkau hold to that thought. Asal? Tak ada. Aku cakap dah Cara sekarang. dia sebut nisful ya. Ustaz macam- dah kekek ya. Ini macam Ahmad Nispu je. Nisfu pertengahan. Start betul tak Ustaz? Pertengahan Boleh lah. Ustaz pun macam malas oleh engkau. Harap aku tak nak cakap dia geng. Okey. Ya, bagi mereka yang sedang menonton, jangan lupa like dan share ini podcast dan kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana. Belanja kopi. Ya. Satu, dua, tiga. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric, People, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, drop it hard yo. Anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, Ijat! Ya, saya host anda Indra Sahib Dan saya Ijak Koki. Saya Eric Anda People. sedang mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. Bagus Ustaz. Dah belum? Go. Bahtera terapung, ombak berketimbun, degupan jantung, rancak berketim. Lari saya timing. Apa dia? Tak, kita memang nak lari. Okey. Okey. Tadi dah cakap apa? Bonda Lagi. yang ku sanjung, Tarik lagi. ayah yang ku agung. Ewa. Dengarkanlah podcast Sahabat Bertanya. Gitu. Ini kalau basking kat luar kat KL dah kena lempar kursi oi. Gitu. Mak pecah rabak. Rabak saya. Tapi memang Aku itu tahu. yang kita nak. Tapi ada can lah. EMI tak panggil kau lah. Takkan panggil kau. Ya yang masih ada kan? EMI masih lagi tak? Wallahualam. Atau musical record pun takkan panggil kau kan? Okey, selamat kembali lagi kepada podcastnya Sahabat Bertanya. Woo!
Dan macam semangat sikit kerana kita nak membahaskan tentang keindahannya bulan Sya'ban. Dan tidak asing lagi, siapa lagi yang akan siapa lagi yang akan mensyarahkan kelebihan bulan Sya'ban ini? Tak lain dan tak bukan. Dan tak lain dan tak bukan. Ustaz yang disanjung-sanjungkan. Yeah. Ustaz yang disayangi lah. Tak apa, sanjung pun boleh apa? Ustaz yang disayangi ya, disayangi. Aku cakap betul. Yang digerun ramai asas tiza lain. Asas tiza. Tak lain dan tak bukan Ustaz Saiful Bahari. Ustaz di rumah je insyaAllah saya dapat. Wah, Saiful Bahari sudah digelar ustaz Gila wow. Gila wow Ada kawan-kawan daripada Indonesia ke Jepun yang sedang menonton ke tak? Menentun. Jangan spot lah. Mentelaah kan. Boleh mentelaah dengan Ustaz Saiful Bahari. Kita ni kan yang tengah menonton ni boleh tolong share tak? Okey. Kita punya orang yang view asyik 100 200. Kita nak lebihkan sikit. Ada macam diorang kat luar je tu. Diorang tak masuk. Tak masuk Kadang-kadang tak masuk. Dia macam Semangatkan. tengok-tengok kat luar kan. Dia tengok. Alhamdulillah, tak apa. Tak apa. Kan. Okay, aku nak intro Ustaz. Okey, tidak asing dan tidak lain. Apa tidak asing dan lain? Apa? Apa tengah cakap? Cakap yang apa yang Apa? Okey. Itu Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Baik, Semuanya alhamdulillah Ustaz. Baik. alhamdulillah. Pening-pening sikit Ustaz tadi. Benar-benar Tapi dah masuk studio ni dah dapat keringan dia sikit lah Ustaz. Tadi dah nyanyi dah okey ya Ustaz. Dah dapat buah Kau nyanyi Ustaz yang pening. Maaf pendengar-pendengar, saya terpaksa lakukan demikian kan atas permintaan ni dua Ni dua jin dua dol ni. Okey, malam ini kita nak bahaskan tentang kelebihan bulan Sya'ban Ustaz mungkin ada sebahagian yang sudah tahu, ada lagi yang ramai lagi yang mungkin nak mengetahui apa kelebihannya bulan Sya'ban. Dan apakah amalan-amalan yang boleh kita amalkan pada bulan Sya'ban insya-Allah. Tapi kita mulakan dahulu tentang apa uniknya bulan Sya'ban berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Betul. Kita dah tahulah bulan-bulan seperti bulan Rajab, bulannya yang insya-Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Yes. Akan Bulan datang lepas bulan Sya'ban ni bulan Ramadan. insya-Allah. Okey. Itu aku nak bilang korang. Engkau jangan salah jangan salah bulan tau. Betul. Pak Ramadan bulan apa? Lepas bulan Ramadan apa? Aku ni Sya'ban ni sekarang aku dah kasih kau jawab. Ijat tak Lepas engkau. Sya'ban Ramadan. Lepas Ramadan Lepas Ramadan start silakan. Syawal lah. Itu dia. Syawal. Orang ni aku alamak. nanti nak cakap hafal lah. Apa yang boleh hafal kita hafal. Okey. Betul lah. Jadi kita nak bandingkan, bukan banding, kita nak tahu kelebihannya Kelebihan bulan dia. Sya'ban Yes, ni betul. berbanding dengan bulan-bulan Bulan lain. yang lain. Kita tujukan kepada Al-Fadhil Al-Mukarram. Terus Ustaz Terus Terus. jadi tentang kelebihan yang ada pada bulan Sya'ban dan apa keistimewaan Yes. yang ada dalam bulan Sya'ban. Sebelum kita masuk dalam ataupun kita membahaskan keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban, kita ambil sedikit ilmu insya-Allah. Apakah makna Sya'ban itu sendiri? Baik, jadi Sya'ban itu seperti mana kita tahu di dalam bahasa Arab. Itu kata para ulama disebutkan bulan Sya'ban itu kerana merupakan suatu bulan yang mana melahirkan aneka ragam kebaikan di dalamnya. Taib, jadi terdapat pelbagai aneka ragam ataupun pelbagai macam kebaikan yang ada di dalam bulan Sya'ban itu sendiri. Dan ada daripada kalimat, ada para ulama ataupun ulama bahasa mengatakan bahawa Sya'ban ini berasal daripada kata Sya'banah yang bererti mencuat ataupun dan jelas. Dan ada yang mengatakan dia daripada kalimat asy-sya'ib. Sya'ban itu diambil daripada kalimat asy-sya'ibu yang bererti jalan. Taib, jalan yang ada di lereng bukit lah. Itu yang dinamakan syi'ib. Dan Sya'ban itu kata para ulama bila dia maknanya itu suatu jalan yang berada di lereng bukit. Jadi kata para ulama Sya'ban ini merupakan jalan ataupun suatu jalan menuju kepada kebaikan. Taib, menuju kepada apa? Kebaikan. Menuju kepada kebaikan. Itu diambil daripada kalimat asy-syaibah dengan apa kita baris bawahkan shin kat situ.
Kalau misal kata ada ulama juga yang mengatakan diambilkan daripada kalimat asy-sya'bu, iaitu kita bariskan atas pada kalimat shin. Wow. Taib. Kalau kita katakan asy-sya'bu kat situ, artinya apa? Menutup lubang. Jadi Sya'ban ini bila kita kata maknanya itu Sya'ban itu daripada kalimat asy-sya'bu, iaitu menutup lubang, itu di mana bulan ini Allah Subhanahu wa taala merekatkan ataupun menutup hati para hambanya, iaitu hamba ciptaannya, makhluk yang sedang retak. Taib. Jadi di bulan itu kalau ada hati-hati hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedang retak, gundah misal kata, ataupun sedih, taib, ataupun hati yang penuh dengan kerisauan, itu insya-Allah di dalam bulan ini dia akan mendapatkan siraman ketenangan dan juga kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Dan itu sebuah sedikitlah tentang kalimat Sya'ban. Baik, tentang keistimewaan yang ada di dalam bulan Sya'ban dan apa yang beza bulan Sya'ban ini dengan bulan-bulan yang lain. Sebelum kita masuk kepada keistimewaan ataupun keunikan yang ada pada bulan Sya'ban ini, kita sebagai muqaddimah, iaitu Allah Subhanahu wa taala itu mengkhususkan beberapa waktu dan juga beberapa zaman dan beberapa keadaan yang mana jikalau seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia melakukan ibadah pada waktu-waktu tertentu ataupun pada zaman-zaman tertentu, pada bulan-bulan tertentu, itu digandakan pahala kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi hamba yang melakukan amalan-amalan tertentu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang mengagungkan ataupun yang mengistimewakan bulan-bulan tertentu ataupun zaman-zaman tertentu, taib, ataupun tarikh-tarikh tertentu dan sebagainya. Sebagai contoh, ibadah pada bulan-bulan yang lain itu berbeza kalau seseorang itu beribadah pada bulan Ramadan. Jadi kenapa berbeza dengan bulan Ramadan? Ibadah pada bulan yang lain, kalau kita lakukan solat pada waktu malam, itu pahalanya itu tetap kita akan dapat. Tapi kalau kita melakukan solat pada waktu malam pada bulan Ramadan, itu kita akan dilipat gandakan. Sehingga kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ibadah sunnah yang kita lakukan itu seolah-olah sama pahalanya itu dengan satu ibadah fardu. Apatah lagi kalau seseorang itu mengerjakan satu-satu fardu pada bulan Ramadan, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan dalil, taib, bahawa melakukan satu-satu perkara kebaikan pada satu-satu zaman ataupun pada satu-satu masa itu mempunyai fadilat-fadilat tertentu. Taib, itu mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu yang mana kelebihan-kelebihan itu datang daripada Al-Quran dan juga datang daripada hadis dan juga daripada af'al ataupun perbuatan para salafun salih daripada ulama-ulama kita. Jadi kalau kita nak membicarakan tentang keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban ini terlalu banyak. Cuma boleh kita katakan di antara keistimewaan sebagai muqaddimah apa yang berlaku pada bulan Sya'ban, itu terjadinya peristiwa tahwilul qiblah, iaitu pengalihan kiblat. Yang mana pada asalnya bila Nabi SAW datang ke kota Madinah, taib, itu melaksanakan salat itu asalnya itu menghadap ke Baitul Maqdis ataupun ke Palestin itu. Tetapi bila Nabi SAW itu sudah berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, jadi Nabi SAW itu ada keinginan di dalam hati tetapi belum lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ditahwilkan ataupun dialihkan kiblat menghadap ke mana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati hamba ataupun kekasihnya itu, maka berlakulah peristiwa pengalihan kiblah yang pada asalnya itu ke Baitul Maqdis dialihkan menghadap ke Makkah ataupun ke Kaabah Al-Musharrafah. Di antara peristiwa yang berlaku
di dalam bulan Sya'ban, iaitu pada pertengahan malam bulan Sya'ban atau malam Lailatul Nisf Sya'ban, itu berlakunya peristiwa terbelahnya bulan. Yang mana itu adalah salah satu daripada mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam bulan Sya'ban itu berlakunya pelaporan amal, iaitu dilaporkan amalan-amalan yang kita lakukan secara luas, itu dilaporkan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan sepanjang tahun itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara luas. Artinya kenapa saya sebut secara luas itu dilaporkan pada bulan Sya'ban ini, kerana ada juga riwayat-riwayat daripada hadis-hadis yang lain yang mana berlaku pelaporan amalan. Contohnya secara mingguan, itu berlaku pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bila ditanya kenapa puasa pada hari Senin dan juga Khamis, kerana pada hari itu dilaporkan amalan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kalau dilaporkan amalannya itu dalam keadaan dia sedang berpuasa. Dan juga ada dilaporkan amalan itu secara bulanan, ada secara tahunan. Cuma yang specialnya di dalam bulan Sya'ban itu dilaporkan amalan kita itu secara luas. Seperti mana nanti akan kita tafsilkan insya-Allah. Jadi itu antara perkara-perkara yang berlakulah di dalam bulan Sya'ban. Masya-Allah. Saya rasa ni bulan Sya'ban satu bulan yang mulia, Ustaz. Kerana saya pernah dengar hadis yang mana saya pernah dengar ni, kan, itu Rejab tu adalah bulan Allah, kan, Sya'ban tu adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rock sikit suara aku Ramadan adalah bulan bagi umatnya. Jadi kalau kita bahaskan mengapakah bulan Sya'ban ini adalah miliknya Rasulullah, Ustaz? Kita nak bahaskan sedikit lah, dapatkan kefahaman di sini. Apa dia punya tanda-tandanya yang buat bulan Sya'ban ni miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, kalau boleh kita tambah daripada apa yang disebutkan tadi. Ada pula para ulama mengatakan bahawa Rajab itu adalah Syahrullah, itu adalah bulannya Allah. Kemudian Sya'ban adalah bulanku, iaitu bulan Nabi Muhammad SAW. Dan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Ada yang mengatakan juga Rajab itu adalah Syahrul Istighfar, dia adalah bulannya istighfar. Dan juga Sya'ban itu adalah Syahrus Salati ala Nabi, iaitu bulan selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ramadan itu adalah bulannya Al-Quranul Karim. Taib. Jadi mungkin boleh dikatakan bahawa bulan ini Sya'ban adalah bulannya Nabi. Itu disebutkan oleh para ulama bahawa ayat Al-Quran yang sering kita dengar bila datangnya musim Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun bila kita membuka kitab sirah Maulidnya Nabi, ataupun yang selalu kita dengar pada khutbah yang kedua setiap hari Jumaat kita menghadiri solat Jumaat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi para ulama mengatakan bahawa ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Ayat ini diturunkan dalam bulan Sya'ban. Maka itu para ulama mengatakan seyogianya bagi seorang hamba itu seharusnya dia berselawat ke atas Nabi. Tetapi bila masuknya bulan Sya'ban, kerana ayat ini, specialnya ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban, maka seyogianya seseorang itu memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam bulan Sya'ban. Jadi itu kata para ulama antara keistimewaan lah, ataupun dinamakan bahawa bulan ini adalah bulanku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Aku nak share sikit pasal bulan Sya'ban ni. Kawan kau nama Sya'ban ke atau bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban ni. Okey. Bulan Sya'ban ni Apa? bulan yang Nabi banyak puasa sekali Ustaz.
Betul. Masya Dari, Allah. betul. Mana kau dapat dalilnya mana? Macam betul lah, macam betul Kau lah. tak payah nak terbiak-terbiak mata kat aku Ustaz dah cakap betul bulannya yang banyak Nabi Muhammad puasa Ustaz Masya Allah. Ni bulan ni Jadi kita pun kalau boleh cuba Tapi aku tahu aku selalu memang tak cuba. Engkau memang puasa malam selalu. Engkau puasa malam. Lepas time tidur sampai bangun. Dia rajin berbuka. Dia rajin berbuka pada bulan Syakban. Dia satu bulan satu hari 5 kali dia buka puasa tau. Asal dengar azan je dia patah. Tapi bulan ni memang bulan baik lah buat amalan-amalan Ada yang betul. special dia tu lah. Nah. Dan ada ulama yang mengatakan bahawa boleh ditambah bila Nabi SAW mengatakan Sya'ban ini adalah bulanku. Jadi para ulama mengatakan artinya yakni Sya'ban ini adalah bulanku, maksudnya adalah bulan yang mana aku mengajarkan kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Jadi bulan yang mana aku mengajarkan kebaikan-kebaikan yang banyak yang ada di dalam bulan ini. Maka tadi disebutkan adalah kebanyakan puasa Nabi SAW iaitu hari-hari yang dilihat. Nabi SAW itu memperbanyakkan puasa itu selepas bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Maksud dia di sini adalah puasa-puasa yang sunnah lah. Maka seyogianya bagi kita, itu seharusnya sebaiknya bagi kita umat Nabi SAW itu kata para ulama adalah memperbanyakkan puasa sunat kita pada bulan Sya'ban sebelum kita menemui bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW bila mengatakan Sya'ban ini adalah bulanku, bulan yang mana aku mengajarkan pelbagai macam kebaikan. Bulan ini aku mengajarkan kepada umatku, contohnya untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Itu dengan apa? Dengan berpuasa. Dengan mula membaca Al-Quran yang mana dia adalah sebaik-baik ataupun afdal ibadat umatku, kata Nabi SAW, adalah membaca Al-Quran. Bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi Nabi SAW juga sebut bulan Sya'ban juga. Seharusnya seseorang itu memperbanyakkan amalan-amalan kebaikan. Antaranya kata para ulama, nama bagi bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Quran, iaitu bulan Al-Quran. Jadi selalu kadang kita dengar nama bagi bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sehingga banyak galakan-galakan daripada orang biasa ataupun para ulama itu memperbanyakkan galakan pada bulan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Tetapi ini kita nak beritahu bahawa Sya'ban juga adalah bulan Al-Quran, yang mana ulama-ulama menggalakkan seseorang itu untuk mempelajari ataupun membaca, memperbanyakkan Al-Quran. Kerana apa? Kerana nak buat persiapan sebelum masuknya bulan Ramadan. Masya Allah. Dan terdapat pelbagai macam nama pada bagi bulan Sya'ban ini. Antaranya contohnya misal kata pada bulan Sya'ban itu ada malam nisfu Sya'ban. Yang mana kata para ulama itu adalah salah satu daripada malam yang mana kalau seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia malam nisfu Sya'ban berapa bulan Ustaz? Jadi 15 dia Sya'ban lah. 15 Sya'ban. Kalau nisfu tu pertengahan Pertengahan kan. Sya'ban. Jadi kita bila kita dah 14 Sya'ban yang berlaku pada Malamnya. 28 lah. Bulan 28 bulan ni Mac dengan terbenamnya matahari pada 28 Mac itu dah masuk pertengahan bulan Sya'ban. InsyaAllah. Jadi jangan kejar lah 28 ni insyaAllah 28 ni Mudah-mudahan Mac. kita sampai. InsyaAllah. Kita doa apa-apa boleh Ustaz. InsyaAllah. Doa rezeki semua. Doa minta lebih isteri pun boleh. Rezeki Boleh. itu rezeki juga. Yalah, engkau cakap Tak payah nak minta. berselindung lah. Sebab tu aku cakap doa minta rezeki. Kesihatan ke apa-apa lain kan. Tapi memang malam nisfu Sya'ban ni mungkin kat Singapura last year dengan this year agak berbeza lah. Pasal kita dah 2 tahun hampir 2 tahun kita mengalami COVID kita ni lah. mengalami COVID ini dan gejala COVID ini. Jadi masjid-masjid kita belum lagi dibuka untuk keramaian seperti ini. Tapi aku nak bahaskan tentang tahun-tahun sebelumnya. Dan berapa meriahnya bulan nisfu Sya'ban. Dan itu malam 15 Sya'ban tu. Meriah. Sehingganya ramai daripada kalangan ulama daripada luar negeri Datang. datang ke Singapura menyemarakkan malam itu.
Itu pun Masya Allah aku takkan lupa lah kan, tahun-tahun yang sebelum itu. Sebelum tu Jadi biasa kalau kita boleh kita boleh ingat Saya kalau misal kata sebelum-sebelum ni, mungkin sebelum 2 tahun mungkin, ataupun sejak kita kecil, biasa kita pada malam nisfu Sya'ban itu apa kita buat? Kita akan berkumpul kadang di masjid ataupun di rumah, di surau ataupun secara sendirian. Itu kita akan lakukan satu amalan. Apa dia amalan itu? baca Yasin 3 kali. Baca Yasin 3 kali dengan niat-niat tertentu. Yang mana disebutkan Yasin itu, Yasin 5 quri'alah. Itu Yasin itu antara cara seseorang itu kalau dia mempunyai hajat tertentu yang umum ataupun khusus, insya-Allah dengan membaca Yasin Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan apa yang dihajatkan. Yakni bertawassul dengan amalan soleh. Amalan soleh itu adalah bacaan surah Yasin. Taib, dengan niat tertentu kemudian akan didoakan oleh para asatizah selepas membaca Yasin, kemudian berkumpul, kemudian makan sama-sama dan sebagainya. Taib, kemudian menghidupkan sebahagian daripada masjid, menghidupkan malam itu contohnya dengan Qiyamul Lail. Kemudian ada ceramah-ceramah mengenai persiapan untuk menghadapi Ramadan, untuk berjumpa dengan Ramadan, syarat-syarat, perkara-perkara yang membatalkan puasa dan sebagainya. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan keadaan seperti itu insya-Allah pada masa-masa akan datang. Itu yang kadang rindu macam malam jumpa members. Kau rindu makan ke Bajat? Rindu pisang-pisang yang orang bawa kan. Bubur-bubur. Tapi kalau kau pergi masjid, selalu kalau ada keramaian macam gini, dia pengen makan mesti top lah bro. Selera dia semacam Lagi kalau makan dulang bro. Oh, itu terbaik. Buka puasa kalau dulang pun dulu masjid Khalid Masjid Khalid nasi berani. Berani Nasi dia. berani bro. Sana nasi berani paling the best. Ni manusia Ustaz, belum masuk bulan Ramadan. Makan dia orang Bukan cari spot kurang ajar. Makan tu pun satu ibadah. Tak ada. Aku rindu bukan setakat makan dia saja. Aku rindu suasananya. Betul tu. Last year dah Suasana- tak dapat, this year pun aku macam kadang-kadang terguris sikit tau hati. Yelah, rasa. betul. Tapi nak macam mana kan? Sabar. Kita hidup kat Bukan dunia terguris ni pasal kan. tak dapat makan nasi berani apa? Tak dapat keluar ni, tahun ni pun belum tahu lagi. Tak, kadang-kadang bila kita ada macam this specific date kan, kita macam terikut dengan dia punya arus dia tau. Yalah. Macam orang di masjid nanti ada member dia cakap, macam malam kita pergi kiam ke ataupun kita Yalah, betul. ada majlis kan. Kita dah siap pakai baju putih dengan kain, best macam sekarang semua tersadai kat rumah je kan. Betul tak? Yalah, kat rumah itu dia pay challenge bro. Macam last year everyone last year talk Kat about rumah COVID. lah. Wah, berkat kita dapat ibadah kat rumah bersama keluarga. Okey lah, Alhamdulillah lah. Dah hampir setahun dah. Keluarga tengok muka kita pun, aku tengok muka keluarga pun dah bosan. Betul, ni terus terang cakap kan. Kita nak suasana masyarakat. Kita masih lagi merindukan suasana masyarakat seperti Ijat mengatakan. Ramadan tu that feeling bro. Tapi alhamdulillah mungkin insya-Allah pada tahun ini insya-Allah Ada Ustaz. Ada Ustaz. InsyaAllah Betul, akan Ustaz. ada suasana seperti itu. Tapi Ustaz tak Isyaz seperti lah. Tapi tak seperti macam dulu lah. Yalah, Sebab apa betul. kita masih lagi dalam musim COVID Ya, kita kata musim Tapi saya pelik sikit lah Ustaz. Ni saya cakap open sikit lah. Go lah. Aku pelik sikit. Kita kalau pergi shopping center beramai-ramai boleh. Ha. Beramai-ramai ni boleh. Okey. Aku kalau jalan kat Orchard, ramai orang kat Takashimaya ke apa. Boleh apa? Ramai. Kat Betul. masjid ada pilih-pilih ni. Berapa orang ni, berapa orang. Kan macam kelakar sikit lah pada aku. Dalam segi logik Logik macam boleh tak logik. dibahaskan. Boleh dibahaskan. Boleh dibahaskan. Tapi macam alamak. Nanti aku cakap nanti aku nak masuk parlimen dah susah. Kita sokong Apple. Sokong Aku Apple. belum buka topik tudung lagi. Aku tak nak buka topik tudung lagi. Tudung saji kan tudung apa? Ular saja. Tu ular tedung. Tedung. Dah buka. Kalau boleh dia buka Dah nanti buka. kilat sambal. Kilat sambal. Dengan nasihat Ustaz. Dengan nasihat, okey. Topik jangan Tak ada lari. nak cakap aje. Tapi Palang-palang ni. Tapi betul-betul kan macam yang solat tarawih kalau dapat bersama tahun ni Betul. Aku agree. Aku penat bro jadi imam. Aku baca Al-Baqarah tak starting je lah. 5 ayat awal lah. 5 ayat. Starting apa je. Kau penat jadi imam. Ini first time saya dengar orang penat jadi imam Ustaz. Nampak sangat tak ikhlas orang ni. Ini nampak sangat Eric People orang yang tak ikhlas Aku jadi imam. kadang-kadang tengok anak-anak kat belakang kesian. Kalau ayah baca surah banyak-banyak kan.
Kau boleh nak cepat-cepat habiskan tapi itulah suasana dia, betul-betul. Memang aku tak nafikan, dan mudah-mudahan Ustaz kita dapat berjumpa lagi dengan keadaan itu. Doa bulan Syakban ni lah, insyaAllah. Kita bertunggu selumos lah bro. Ini Untuk 15 Syakban ni, malam Doa. itu kan, ramai-ramai kita ni berdoa Yes. agar kita dapat Terawih. kembali balik kepada suasana itu. Betul. Kan? Kerana itu yang buat semangat kita lagi kuat untuk kita meningkatkan ibadah kita. Betul. Kerana apalagi kat Singapura ni, kalau tak ada that kind of Society punya effect dan bonding bonding, itu yang kita Alah, kita kadang-kadang inginkan. nampak. Kerana masjid tu, itu masjid yang menyatukan kita apa. Betul. Tu tak Ustaz? Betul. Tapi walhasil malam ni kita nak bahaskan tentang kelebihannya Syakban. Okey Ustaz, tadi Ustaz mengatakan tentang Syakban ini adalah satu bulan yang mana Nabi SAW banyak berbuat baik, berpuasa, kan, membaca atau menggalakkan umatnya untuk membaca Al-Quran Karim. Adakah ini satu persiapan untuk kita bertemu dengan Ramadan, Ustaz? Naam, ini adalah satu persiapan, kata para ulama, bagi seseorang itu sebelumnya memasuki bulan Ramadan. Sehingga kan keadaannya pada bulan Ramadan itu sudah terbiasa. Sudah terbiasa dengan amalan-amalan soleh. Sudah terbiasa dengan amalan puasa. Yang mana mungkin selepas bulan Ramadan, sejak daripada tahun lalu, mungkin dia tak pernah laksanakan puasa. Ataupun puasa sunat misalnya kata, belum lagi dia laksanakan. Tetapi dengan melakukan puasa sunat pada bulan Ramadan, mungkin boleh memberikan praktis untuk dia bertahan nanti pada bulan Ramadan, insya-Allah. Dan bila misalnya kata disebutkan bahawa Syakban ini adalah bulan Al-Quran, dianjurkan bagi seseorang itu untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menjadikan bacaan Al-Quran ini sebagai rutin dalam kehidupan sehariannya, walaupun sedikit dan sebagainya. Tu ada bunyi Maaf Ustaz. I have to stop you there, Ustaz. Maaf. Saya tengok tempat aku yang kau nak bahas. Aku ada benda important. Maaf Ustaz, betul-betul maaf. Saya tahu apa pasal dia terbunyi. Pasal dia tertelan Ailio. Apabila Ustaz membahaskan tentang melazimi membaca Al-Quran, saya rasa orang tu terasa. Dia terasa Ustaz. Kita manusia kan kadang-kadang memang lalai. Okay. Tak lari daripada kelalaian. Betul. Tapi kalau lari, jangan lari jauh-jauh. Patah balik dekat-dekat. Itu dia. Sebab itu kita ada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz kita untuk membimbing kita. Betul. Kau pandai. Aku rasakan dah tertahan. Ustaz pun tak boleh tahan. Ustaz sport Kuat ya dengar. Kita pakai mic sensitif tau. Tapi pendengar tak cakap apa-apa. Tak ada apa. Diorang pun follow So bulan Syakban ni ibarat macam untuk kita warm up Ustaz. Untuk kita warm up, untuk kita menghadapi persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Sehingga kan para ulama mengatakan, itu siapa yang mentazimkan bulan Syakban, itu insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia akan ta'zimkan bulan Ramadan. Yang menjaga amalan-amalan dia, dan dia sudah mula melakukan amalan-amalan soleh pada bulan Syakban, insya-Allah dia akan konsisten pada bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya kata dalam bulan Syakban kadang dia tak konsisten dan sebagainya, itu jarang sekali lah. Orang yang tidak konsisten dalam bulan Syakban itu jarang sekali dapat konsisten pada bulan Ramadan. Mungkin dia boleh jaga dia punya puasa pada bulan Ramadan daripada perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Dia menahan makan, menahan minum, menahan perkara-perkara yang lain lah yang dapat membatalkan puasa. Tapi itu kan puasa yang biasa dilalui oleh orang-orang yang mungkin kita kata peringkat pertama lah. Tapi kita nak peningkatan dalam amalan ibadah kita. Dah bertahun-tahun kan kadang kita melakukan ibadah puasa. Tapi apakah kesan daripada puasa daripada bulan Ramadan? Adakah puasa bulan Ramadan pada tahun-tahun yang lalu itu telah memberikan kesan di dalam kehidupan kita, di dalam pada nafsu kita, kemudian memberi kesan yang baik di dalam amalan kita? Adakah
dia dapat merubahkan keadaan kita itu menjadi lebih baik ataupun tidak. Jadi itu ada satu soalan yang tak perlu pada jawapan, dan masing-masing tahulah jawapannya itu apa. Baik. Jadi tahun ni apa salahnya? Kita dah dengar tentang kelebihan yang ada pada bulan Sya'ban, bulan Al-Quran. Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, maka kita buatlah persediaan. Daripada saat ini kita tanamkan niat, kita berazam untuk supaya bila masuk di bulan Ramadan, itu kita tak kekok, kita dapat konsisten. Amalan-amalan kita yang kita lakukan. InsyaAllah kalau kita agungkan, kita hormat bulan Sya'ban ini, insyaAllah kita dapat menghormati bulan Ramadan. Masya Allah. Saya ada quick question Ustaz. Mungkin ini secara umum saya mengatakan ada sebahagian daripada manusia, mungkin mereka dah dengar Sya'ban ni dah lagi 1 bulan dah nak masuk Ramadan ni kan, cepat-cepat apa-apa urusan kita nak kena buat sebelum Ramadan kita buat, macam cat rumah. alah apa-apalah macam nak buat sebelum Ramadan, kerana kalau masuk Ramadan semua dah nak fokus on ibadah. Ada dah fokus ibadah, tapi ada pun yang fokus ke laut lah. Tapi soalan saya Ustaz, bila masuknya Sya'ban, adakah seorang Muslim yang tulus ikhlas seharusnya gembira dengan masuknya Sya'ban kerana dia hampir mendekati Ramadan dan berjumpa dengan Ramadan Ustaz? Adakah tu sepatutnya seorang Muslim merasakan sedemikian? Sepatutnya macam itu. Bila hampirnya bulan Ramadan, bahkan masuknya kita dalam bulan Sya'ban, itu di dalamnya itu ada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang mana pada malam itu, jikalau berdasarkan hadis Nabi SAW, jikalau seorang hamba itu meminta pengampunan daripada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkannya. Kecuali 2 orang, seperti mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang musyrik yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang ada di dalam hatinya permusuhan terhadap orang lain. Orang yang ada di dalam hatinya sifat dendam kepada orang lain, tidak suka orang lain, dengki, aniaya orang lain. Ada sebahagian daripada para ulama menambah orang yang derhaka kepada ibu bapanya dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu sendiri. Jadi seharusnya seseorang itu bila dia memasuki bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran. Di antaranya itu 4 bulan haram. Taib, bulan yang mana mempunyai pelbagai larangan macam keistimewaan di dalamnya. Antaranya adalah bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, yang kita dah sebutkan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan-bulan tersebut. Maka seharusnya dia bergembira. Seharusnya dia itu bersyukurlah bila dia sudah memasuki bulan-bulan yang mana bila dia melaksanakan amalan, dia diberikan peluang, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan nafasnya, kehidupannya dipanjangkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul lah. Dia ada doa dia Ustaz kan, yang untuk bulan ni. Ada doa. Jadi doa yang biasalah kita baca, insya-Allah kita dapat amalkan. Itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kami pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. InsyaAllah. Jadi boleh banyakkan doa ni dibaca dalam bahasa Arab boleh, dibaca dalam bahasa Inggeris boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh. Masya-Allah. Okay. Ada soalan? Ustaz, kita ada soalan ni. Okey. Boleh saya bacakan? InsyaAllah. Okay, daripada Vino. Panjang soalan dia. Salam Ustaz dan semua. Waalaikumsalam. Aku tak ada nampak soalan dia. Menjelang Ramadan, jika wanita mengandung tahun lepas masih belum qada puasa hingga tahun ini disebabkan hal peribadi, bolehkah dia membayar fidyah ataupun mesti qada puasanya? Baik, ini mengenai qada puasa bagi perempuan yang hamil. Hamil pada tahun lepas lah. Perempuan yang hamil pada tahun lepas. Baik, dan dia tidak mempunyai masa. Tidak mempunyai
masa Dia cakap hal peribadi. Hal peribadi, tak tahu apa hal dia lah. hal Tapi, peribadi lah. Hmm. Lihat, hal peribadi itu adalah adakah termasuk daripada keunzuran syar'i ataupun tidak? Adakah termasuk daripada keunzuran syar'i? Jadi kenapa saya mengatakan keunzuran syar'i? Ada kadang perempuan dia hamil dan dia membatalkan puasanya. First kali hukum kita kena bahaskan, ada perempuan hamil, dia membatalkan puasanya itu kerana apa? Kalau misal kata dia membatalkan puasanya kerana takut ke atas dirinya dan juga takut ke atas kandungan yang dikandung olehnya. Ini disebutkan oleh para ulama, itu diwajibkan baginya untuk qada dia punya puasa sahaja. Ataupun dia berbuka kerana dia hamil kerana takut ke atas dirinya sahaja. Jadi first dia takut ke atas dirinya atau takut ke atas dirinya dan juga kandungan yang dia bawa. Takut ni masuk pas sini apa? Takut berlaku kemudaratan. Kalau dia terus berpuasa akan berlaku kemudaratan ke atas dirinya sahaja ataupun ke atas dirinya dan juga kandungan yang ada di dalam perutnya. Maka dia batalkan dia benar puasa. Ini apa hukumnya? Wajib baginya untuk qada. wajib baginya untuk qada. Tak payah fidyah Ustaz Ini tak payah fidyah. Saya. Kalau misal kata dia membatalkan puasa ni kerana takut khaufan ala ghairih, takut atas kandungannya sahaja. Baik, saya ulang lagi, kalau dia membatalkan puasa kerana takut atas kandungannya sahaja, maka di sini diwajibkan ke atasnya itu qada dan juga diwajibkan ke atasnya itu fidyah. Okey. Sekarang ini kita lihat daripada dua keadaan ini. Kalau misal kata dia batalkan puasanya takut ke atas dirinya sahaja, kita kata apa? Wajib qada sahaja. Takut atas dirinya dan juga atas kandungan, dua ni. Wajib apa? Qada sahaja. Bila dah habis bulan Ramadan, dia kata apa? Dia ada masalah peribadi. Tak sempat lah nak qada. Masalah peribadi itu adakah termasuk daripada keunzuran syar'i ataupun tidak? Contohnya macam mana keunzuran syar'i? Contohnya masalah peribadi itu dia sakit. Yang mana sakitnya itu menghalangnya untuk qada dia punya puasa sehingga datang bulan Ramadan yang lagi satu. Kira berterusan lah Ustaz. Kalau bulan-bulan lain tu semua. Dia boleh qada tak? Dia boleh qada, tapi dia tak mampu untuk qada. Kerana apa? Keunzuran syar'i. Okey? Kerana keunzuran syar'i. Keunzuran syar'i macam mana? Ada sakit yang mana sakit itu bukan pening biasa. Sakit itu menghalang dia untuk berpuasa berterusan sehingga tidak ada masa peluang baginya itu untuk qada bulan Ramadan ataupun puasa pada bulan Ramadan. Maka ketika itu bila sampai bulan Ramadan yang lagi satu, kerana dia ada keunzuran untuk tidak qada, maka hukum dia tidak wajib fidyah kat situ. Faham? Faham. Okey, boleh faham kat sini? Okay. Ustaz berbual bahasa Arab, aku sama dengan sorry. Aku cuma ingat Fahim Tum je. Ustaz short form tadi, Fahim. Korang apa faham? Okay, itu dah habis. Kalau misalnya kata, tadi kan kita ada dua kan? Dia buka kerana takut ke atas orang lain, ke atas kandungan yang ada dalam diri dia. Bila habis Ramadan, diwajibkan ke atasnya apa? Qada dan juga fidyah. Kerana apa? Dia buka kerana takut atas kandungannya. Fidyah ni misal kata dia dah bayar. Tapi qada ini dia belum qada lagi. Dia kata apa? Kerana apa tak qada? Sampai masuk Ramadan lagi satu. Kerana ada keunzuran syar'i tak dapat qada. Maka hukumnya apa? Wajib baginya qada sahaja. Tak perlu tambah fidyah. Kerana apa? Dia tak dapat qada kerana ada keunzuran syar'i sehingga datang Ramadan yang lagi satu. Okey, jadi masalah dia tafsil kat situ. Ada perincian, ada perincian kat situ. Sebab soalan datang dalam bentuk umum.
Sebab tu kita kena masuk bila hamil orang yang memberikan susuan. Dia membatalkan puasa ni memberikan susuan, ataupun orang yang hamil dia buka dia pun puasa atau membatal dia puasa, tengok kerana takut atas kandungan sahaja, ataupun dia takut ke atas dirinya sahaja, ataupun takut ke atas dirinya dan juga kandungan. Itu dua hukum yang berbeza. Masya Allah. Tapi kalau lalai Ustaz, macam yelah kita dah lepas bulan Ramadan selalu kan nak bayar, ni ujung-ujung pula ni baru nak start bayar ke. Tapi terus macam alamak tak dapat bikin lagi. Okey. Kalau misalnya kata sekarang ni kan ada larangan untuk tidak berpuasa selepas pertengahan bulan Syaban. Baik, ada larangan untuk tidak berpuasa selepas pertengahan bulan Syaban. Artinya haram untuk seseorang itu berpuasa selepas pertengahan bulan Syaban. Kalau misalnya kata dia terlupa, terlalai dan sebagainya, itu kata para ulama ada istisna, ada pengecualian. Haram ataupun dilarang untuk seseorang berpuasa selepas pertengahan bulan Syaban, kecuali bagi orang yang ada qada. Jadi contohnya besoknya baru teringat, ataupun sekarang ni baru teringat, ada qada 2 hari belum qada. Contohnya misalnya katalah setelah pertengahan bulan Syaban, selepas 29 hari yang ke-30 bulan Mac, baru teringat ada sehari, ada 2, ada 3 hari, baru teringat lama ni nak masuk bulan Ramadan. Nanti kena fidyah lagi, tak qada dan sebagainya. Tak ada keuzuran syar'i. Boleh puasa, maka wajib baginya untuk puasa. Baik, maka wajib baginya untuk puasa. Kalau misal kata dia lambatkan, ini dah masuk Ramadan ni tak cukup ni. Ni tak apalah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Baru tadi munajat. Malam ni Syaban baru saya munajat. Ya Allah, ya Tuhan, kau ampunkanlah dosa aku. Tak boleh. Tak boleh Tak lepas Kau hidup di kamu hidup dekat negeri yang mana ramai para ulama, ada orang alim dan sebagainya. Kamu perlu sepatutnya kena tanya. Bertanya. Kena ambil berat perkara ni. Dan ini adalah termasuk daripada perkara yang tidak tersembunyi. Hukum hakam yang tidak tersembunyi, yang perlu untuk diketahui, fardu ain dan sebagainya. Maka wajib baginya untuk qada. Tak mampu untuk qada dan tak ada keuzuran syar'i dan sebagainya untuk meninggalkan puasa qada, itu maka hukumnya bila sampai Ramadan lagi satu, maka wajib baginya untuk qada selepas Ramadan nanti yang lagi satu, wajib baginya untuk qada dan keluarkan fidyah. Sudah bertambah-tambah lah Dia kat sini kita ada member Elifino Kecil yang tanyakan soalan tadi. Dia mengatakan, Ustaz, clear Ustaz. Mana Ustaz penjelasan penerangan Ustaz tu memang clear. Syukran, love you. Macam Fino berbual tapi bila topik gini dah makin dah macam climax dia dah makin menjadi tu Ni Ramadan memang kita akan buka topik Ramadan. InsyaAllah. Ustaz, ni saya pun ada soalan ni Ustaz. Kalau tentang perempuan hamil ni, adakah dalam hukum tu dia ada had tak? Macam masa misalnya dia dah mengandung dalam bulan yang keberapa, baru dia boleh buat pilihan macam kalau sekiranya kan aku risau tentang kandungan ni, kalau aku tak makan. Ke atau perempuan ni baru expecting, baru kira lah baru first trimester, first month ke First bulan ke 2 bulan dia dah cakap aku dah nak tapi jaga. padahal sebenarnya dia boleh sangat lah dia berpuasa, tapi dia kata taklah aku pregnant apa. Cari alasannya tu. Cari alasan lah, wallahualam lah. Tapi tengok juga tau, ada perempuan lemah. Ada perempuan bila time first trimester, we talk about first trimester, second and third. Aku tak tahu korang dah jadi bapak berapa kali. Kau memang doktor FGA. Aku Gaini punya tukang sapu. Aku dia ni gini. Jadi Aku Gaini punya tukang sapu. Lain-lain lah. Aku rasa diorang punya tak pasal Ustaz, saya rasa ini mungkin orang awam kat luar, especially kaum wanita, mungkin pada diorang tak apalah kalau kita pregnant dalam bulan puasa ni, lebih baik kita makan demi untuk kedua-duanya sekali. Tapi padahal sebenarnya dia tu masih boleh berpuasa. Jadi macam mana tu Ustaz? Ada tak hukum yang di boleh dalam membatalkan puasa itu sendiri, bukan kita cakap bila tadi masalah hamil ataupun orang yang menyusukan anak dan sebagainya, bukan suka-suka hati begitu, tidak. Untuk membatalkan puasa, apatah lagi dia adalah puasa yang fardu, taib, itu ada batasannya ataupun ada dhabit. Kalau kita mengatakan takut berlaku kemudaratan, sebab tu tadi ditambah tidaklah dengan pening-pening sikit ataupun rasa-rasa. Misalnya kata ada orang yang adil, contohnya tabib,
Itu doktor menasihatkan kau tak boleh puasa, kau kena ambil certain pill. Contohnya ubat kencing manis misal kata. Kadang perempuan mengandung kan kencing manis kencing manis misal kata. Tak makan ni misal kata kau boleh Low Mudarat. collapse. Boleh berlaku Low kemudaratan sugar. ke atas diri kau. Boleh berlaku kemudaratan ke atas anak kau. Boleh berlaku kemudaratan ke atas diri kau dan juga anak kau. Misal kata orang adil, tabib ataupun orang doktor dan sebagainya nasihatkan semacam itu. Ataupun dia ada sakit yang memang tak boleh, dia mesti kena makan ubat. Contohnya misal kata orang asma misal kata, perlukan ada pam. Ada orang dia kena ambil pam tu setiap 2 jam sekali misal Betul. katalah. Ada yang Jadi serius. tak boleh serius. Jadi bukan sesuka hati. Baru awal-awal pregnant saya rasa tak ada masalah. Tak ada masalah untuk Secara berpuasa. ghalib, secara kebiasaan. Tapi kalau bukan secara kebiasaan, ada orang awal-awal pregnant mungkin dia ada penyakit-penyakit lain. Yang mana kalau dia tak jaga diri dia, takut datang kemudarat kepada bayi yang dikandung ataupun dirinya ataupun kedua-duanya sekali. Jadi bukan orang kata apa, bukan semudah itu untuk meninggalkan puasa bagi mereka yang mampu untuk puasa. Sebab tu syarat, termasuk pada syarat wajibnya puasa adalah al-itaqa, as-sihah. As-sihah iaitu dia itu adalah orang yang sihat. Puasa itu tak memudaratkannya sehingga dibolehkan baginya untuk buka dia punya puasa. Yalah, pasal wanita yang hamil, dorang experience morning sickness tau. Betul tak? Kan, macam Ipul hari-hari hamil. Dia hari-hari morning sickness. Dah lama budak tu pun dia dah melintang tu kat bawah tu. Aku dah bilang korang, ini buatan orang. Kau dah mengandung berapa tahun? Berapa kali? Ini Siapa bapak dia? Aku nak tahu siapa bapak dia. ini buatan orang ni. Aku nak try keluarkan tapi dia degil dalam ni. Dia degil. Ini perbuatan jin ni. Tapi dia kalau keluar sekejap je. Sekejap je aku bilang korang. Dalam keadaan bunyi prod bunyi. Terus jadi 6 kotak. Ni sekejap je. Ya. Bila-bila kita kalau nak ni boleh. Asal kau tengok Ustaz? Aku cakap kasih saya kata semangat sama-sama di sana. Kasih dia. Sama-sama kita Kurang ni. ajar. Sekejap je. Tak apa Bol. Ni hari kan aku dah bersemangat tu warm up kita punya bulan Ramadan. Besok kita start puasa setengah hari. Tak boleh Setengah hari terus lagi next week lagi setengah hari dah dapat 1 hari. Kira sebulan kita buat ibarat 15 hari kita puasa. Boleh Ustaz. Tactical Ni tak tahu lah, dulu memang saya nampak muka dia puasa setengah hari. Tapi yang kau dulu cakap isap rokok boleh bulan puasa? Boleh. Dia sebenarnya aku pernah dengar orang kata kan, puasa kan niat je dah boleh. Dia itu pun pernah dengar. Niat je. Niat je nanti. Lepas tu nak makan-makan. Ada tau, ada sikit macam ni. Kau pernah dengar tak? Ini songsang sih. Ada pernah dengar benda Pernah, ni. aku tahu pernah. Kita niat, Puasa. kita puasa ni kita niat aja. Niat je. Yalah. Macam makanan ni dah kat depan jangan membazir. Banyak Asyik baik tu Ulay interchange dah tak ada lagi tau. Kalau Ulay tak lama? dulu, Ulay lama Ulay tu lama. kalau Okey, bulan okey, puasa okey, kan. okey. Support lah, Orang-orang support tak orang-orang daripada Malaysia kan. Orang Sana seafood best lah. orang terus masuk lah kan, sebab kan kalau Malaysia kena tangkap kan. Dulu boleh nampak lah kalau bulan Ramadan yang orang Malaysia kan. Orang Johor agaknya kan dekat-dekat. Tapi semua cross border kan. tapi maaf lah, aku asal teringat Ulay interchange tu kan. Aku cuma ingat pakcik-pakcik mendam je. Ada banyak sana Ada. sejarah. Mana yang dekat dengan Masjid An-Nur kan? Yalah. Tapi dia orang terror mendam. Betul. Kita tak macam boleh. sini tu. Kita Ada tambah. ada kalau kita tak panjang, nak sebut nama, tak cuma boleh. kita tahu dia tinggal beli Tahu panjang dia, kan. Kita tahu pun dia tak dengar. Nanti tunggu orang cutkan dia je kan. Dia tak pernah tengok podcast dia Tak benar. Dia tak berani. Dia tak berani. Dia tak berani. Belum sampai lagi dia punya level. Cuba jemput dia masuk podcast, tengok dia berani tak berani. Sebab siapa yang kat podcast-podcast ni memang semua yang berani-berani ni kat dalam ni. Masya Allah. Ni ada lagi ni siapa ni? Salam ni. semua yang baju NASA alam. Siapa ni yang cakap ni? Tengok sikit yang Muhammad Syahrul Nizam. Siapa ni? Members lah Tak kenal ni. Ni orang luar ni. Saya rasa orang awam je. Alhamdulillah kan. Masya Allah. Pujian untuk Allah. Macam nampak Ustaz saya punya balas balik.
handsome-nya Saiful Bahri Terima kerana kasih, ya. kerana dia duduk sebelahnya Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz. Nampak dia punya cahaya, barakah dia, ilmu kan. terserpih. Nampak. Lagi-lagi dia baru buat gigi kan. Gigi semua gara-gara ayam Ustaz. Kalau tak sebutan dia makhrajnya semua salah Ustaz. Maaf cakap. Ayam ke apa worst enemy Ayam tu dah degil betul lah. Gigi tak keras sikit. Astagfirullahalazim. Itu dah ada. Tapi Alhamdulillah. kita boleh start lah puasa setengah hari pun lah. InsyaAllah. Kita azamkan kan bulan Syaban ni untuk kita memperbanyakkan amal kebaikan lah. Kira bonus lah kalau nak tengok betul-betul Allah kasih kita banyak Betul, macam Masya Allah. bonus ganjaran. Dan kita bersyukur tau yang kita dapat bertemu lagi bulan Syaban. Dan kita tahu dalam hati kita akan bertemu dengan bulan yang mulia itu bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan. Sebab tu kita sebenarnya banyak terutang budi dekat para ulama kita Ustaz. Diorang setiap bulan tu diorang punya Peringatan. Look forward especially bila bab agama ni lah. Macam kita dulu manalah tahu bul kan. Kau cuma tahu hujung bulan je gaji. Kan? Pertengahan bulan mungkin kau dah kemek. Hujung bulan gaji besok dah habis. Habis. Kan? Mana orang tahu aku punya Sabar Zulzal. apa. Dulu kita tak tahu apa. Kita tak tahu. Sekarang bila kita tahu orang-orang alim ni dia orang bila kejar bulan ni dia They macam look happy. forward lah. Betul Orang lah. tahu lah macam bulan-bulan bonus lah kira kalau kita bikin kan. Yelah. Dapat bonus. Pasal aku tahu macam kau dulu kau kerjakan New Year je kan. Countdown. Countdown kau sibuk-sibuk. Kau joget kat kaki 5 Orchard Road semua kan dulu kan. Y2K kan. Swing Singapore macam banyak muka kau tau aku nampak. Kat atas stage dia lah. Atas bus stop. Hari kebangsaan kau sibuk Kau tak nak cakap Kau training kau pergi every weekend kau training sanggup kau J. Nak Ada makan KFC, Ada story Ada Aku menjalankan khidmat untuk negara lain. Pakai baju tarian semua joget-joget. Jad, serius tu. Kau agak sikit kawan kat Warner kau jangan main-main Kau share sikit gambar. Nanti nak tengok time SBC punya time. Masya Allah. Dan Alhamdulillah jadi kita sudah sampai pada kemuncak episod ini. Dan Alhamdulillah kita dapat merangkumi kan banyak nasihat-nasihat daripada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Syukran Ustaz. Ustaz sabar belum terlupa saya. adik kau apa? Bulan ni Ustaz ada saya macam ada terbaca apa Allah ada turun ke langit kedua ke apa Ustaz bulan malam nisfu Syaban ni. Ada daripada hadis Nabi ada. sallallahu alaihi wasallam. Maksud turun pada langit kedua tu macam bukan macam orang turun lift gitu, bukan. Tidak. Jadi yang disebutkan oleh para ulama maksud turunnya adalah rahmatnya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara ada hadis kalau saya ingat itu pada malam nisfu Syaban maka diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dibuka pintu pengampunan. Masya Allah. Bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali beberapa golongan yang tadi disebutkan antaranya adalah orang-orang yang musyrik dan juga orang-orang yang ada di dalam hatinya itu sifat dendam ataupun permusuhan lah. Ini khusus bagi 15 kepada Syaban orang lain. Ini pada malam Lailatul Nisfi min Syaban. Sebab tu ada yang mengatakan bahawa antara nama bagi malam Lailatul Nisfi min Syaban adalah Lailatul Ghufran. Itu malam pengampunan. Maka sebagian bagi kita, walaupun dapat kita lakukan, kita bangun pada pertengahan malam, itu kita lakukan 2 rakaat. Kita munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum subuh. Kalau tak mampu pun, sekurang-kurangnya kita hidupkanlah malam itu lepas isyak, walaupun dengan satu muka surat Al-Quran, dengan selawat, dengan istighfar. Baik, insyaAllah. Amin. InsyaAllah kita ingatkan teman-teman 28 hari bulan. 28 InsyaAllah. 28 kita ketemu di mana? Rahima Jangan. Wah, malam yang berkat. berkat. Tak ada, kita Kita pergi kena makan baca dulu baru ada energi tak nak ada. ibadah. Kita pergi baca dulu Yasin 3 kali, doa 3 kali, doa panjang. Lepas tu Rahima lah bro. Orang nak cari Aku macam aku terus direct Rahima je aku cakap dulu. Aku ada chance kat dalam gua-gua lah tempat Boleh hidupkan malam nisfu Syaban itu sekurang-kurangnya itu dalam keadaan solat isyak berjemaah dan berazam untuk solat subuh berjemaah.
Itu sekurang-kurangnya mungkin boleh kita hidupkan malam nisfu min Syaban. Kalau tak mampu pun antara maghrib dengan isyak. Saya. Ustaz, saya ada soalan lah. Ustaz. Ni ada orang pernah tanya saya lah. Jadi saya nak tanya kat Ustaz dia baik. Dia kata dia berazam untuk macam preparation for bulan Ramadan ni lah. Jadi dia nak warm up dulu tau. Dia kata. Habis dia dah berumur